Bab orang-orang yang mengikut Ansar atau pengikut Ansar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, orang-orang Ansar berkata, wahai Rasulullah, setiap Nabi ada pengikut. Sesungguhnya kami telah mengikut engkau. Oleh itu berdoalah kepada Allah agar dijadikan pengikut-pengikut kami sebahagian dari engkau ataupun dari engkau. Fada'a bihi, Nabi SAW mendoakan apa yang mereka minta itu. Fanamaitu dzalika ila ibni Abi Layla. Saya bawakan cerita ini kepada Ibnu Abi Layla. Qala, dia kata, qad za'ama dzaka Zaid. Zaid telah berkata begitu. Memang betul lah Zaid kata begitu. Diriwayatkan dari Amr bin Murrah, beliau berkata, saya telah mendengar Aba Hamzah, salah seorang Ansar, berkata, orang-orang Ansar berkata, inna likulli qaumin atba'an, setiap kaum ada pengikutnya. Sesungguhnya kami telah mengikut engkau. Fad'ullah an yaj'ala atba'ana minna. Tadi minkah, ini minna. Doalah kepada Allah supaya dijadikan pengikut kami itu dari kalangan kami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al atba'ahum minhum. Ya Allah, jadikanlah pengikut mereka itu dari kalangan mereka. Qala Amrun, saya sebutkan hadis ini kepada Ibnu Abi Layla, dia berkata, Zaid telah menceritakan hadis itu. Qala Syu'bah, Syu'bah berkata, saya percaya Zaid yang dimaksudkan itu ialah Zaid bin Arqam. Babu fadli duril ansar. Ini bab kelebihan perkampungan Ansar ataupun orang-orang yang berada di perkampungan Ansar. Diriwayatkan dari Abi Usaid, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik perkampungan Ansar ialah perkampungan Banu Najjar, kemudian Banu Abdul Ashhal, kemudian Banu Al-Harith bin Khazraj, kemudian Banu Sa'idah. Wa fi kulli duril ansar khair. Pada semua perkampungan Ansar itu ada kebaikan. Faqala Sa'ad bin Ubadah berkata, nampaknya Nabi SAW telah melebihkan orang lain daripada kita. Lalu ada orang menceritakan, mengatakan kepadanya, Nabi SAW telah melebihkan kamu dari sekian ramai yang lain lagi. Seterusnya dengan sanad satu lagi ni, riwayat daripada Abu Usaid dari Nabi SAW super ni juga. Sa'ad bin Ubadah berkata gitu dia. Ini pun super tu juga, Abu Usaid juga, dia dengar Nabi SAW bersabda, khairul ansar atau khairu duril ansar, Banu Najjar dan seterusnya seperti tadilah. Riwayat daripada Abi Humaid dari Nabi SAW, sabda baginda, inna khaira duril ansar daru Bani Najjar, seperti tadi juga. Sa'ad bin Ubadah pun bertemu dengan kami. Abu Usaid berkata, alam tara, bukankah tidakkah engkau lihat Nabi SAW telah mengatakan orang-orang Ansar itu baik, dan baginda telah meletakkan kita paling akhir. Fa'adraka Sa'ad pun pergi bertemu dengan Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, dinyatakan kelebihan penghuni perkampungan Ansar dan diletakkan kami paling akhir. Nabi SAW pun bersabda, tidakkah memadai, tidakkah sudah cukup kepada kamu termasuk di antara orang-orang yang terpilih? Ini bab sabda Nabi SAW kepada orang Ansar, bersabarlah kamu sampai kamu bertemu denganku di haud, di kolam. Qala wa Abdullah bin Zaid an Nabi SAW. Diriwayatkan dari Usaid bin Hudair, ada seorang Ansar, dia berkata, wahai Rasulullah, tak mahukah engkau melantik aku memegang apa-apa jawatan seperti mana engkau melantik si fulan? Nabi SAW kata,
kamu akan menghadapi sesudahku banyak sikap melebihkan satu golongan dari satu golongan yang lain, ataupun sikap pilih kasih. Fasbiru, hendaklah kamu bersabar, hatta talqauni 'alal haud, sehingga kamu bertemu dengan aku di haud. Satu lagi pula itu juga Nabi SAW kata kepada Ansar, innakum satalqawna ba'di uthratan fasbiru hatta talqawni, dan tempat bertemu ataupun tempat temu janji kamu dengan aku ialah Al-Haud. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ketika riwayat dari Yahya bin Sa'id, dia mendengar Anas bin Malik berkata ketika dia keluar bersamanya, ketika Yahya bin Sa'id keluar bersamanya untuk pergi berjumpa dengan Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Qala, dia berkata, Nabi SAW telah memanggil orang-orang Ansar untuk baginda memberikan kepada mereka tanah di Bahrain. Mereka kata tak mahu, kecuali kalau engkau berikan juga tanah itu kepada saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin, seumpamanya seperti mana yang kamu nak beri kepada aku. Qala imma la fasbiru, kalau kamu tidak mahu tak mengapalah, tapi kamu kena sabarlah, hatta talqauni fa innahu satusibukum uthratun atharatun ba'di, kamu akan menghadapi sikap ataupun tindakan melebihkan satu golongan daripada satu golongan yang lain sesudahku. Bab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslihil ansar wal muhajirah, damaikan ansar dan muhajirah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada kehidupan yang sebenar selain kehidupan akhirat. Fa aslihil ansar wal muhajirah, damaikan orang-orang ansar dan muhajirah. Atau baikkan orang-orang ansar dan muhajirah. Dalam sanad satu lagi seperti itu juga, cumanya dia kata faghfiril ansar wal muhajirah, ampunilah ansar dan muhajirah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya orang-orang ansar pada hari Khandaq taqul, mereka mengucapkan, nahnu alladhina bay'u Muhammada 'alal jihad ma baqina abada, kamilah orang-orang yang telah berbai'ah dengan Muhammad untuk berjihad selagi kami hidup, buat selama-lamanya. Fa ajabahum, Nabi SAW menyahut ucapan mereka itu dengan mengatakan, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah fa akrimil ansar wal muhajirah. Di sini disebutkan akrimi pula, beza dengan yang tadi, yang dimuliakan ansar dan muhajirah. Diriwayatkan dari Sahal, katanya Rasulullah SAW datang kepada kami ketika kami sedang menggali parit Khandaq dan memunggah tanah di atas belakang kami. Rasulullah SAW pun mengucapkan, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar. Bab wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sangat-sangat memerlukan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun menghantar orang kepada isteri-istrinya. Mereka berkata, tidak ada pada kita kecuali air, hanya air yang ada pada kita. Rasulullah SAW pun kata, siapa yang akan membawa orang ini, ataupun siapa yang akan menjadi sebagai tuan rumah pada orang ini? Siapa yang akan menerima orang ini sebagai tetamunya? Boleh belakang. Faqala rajulun minal ansar, seorang ansar berkata, saya. Dia pun bawa balik kepada isteri dia, kata kepada isteri dia, muliakan tetamu Rasulullah SAW ini. Isterinya berkata, tidak ada pada kita kecuali makanan budak-budak ni. Orang Ansar itu pun berkata, hayyi ta'amak, sediakan makanan engkau dan nyalakan lampu atau pelita engkau dan tidurkan anak-anak engkau.
Apabila mereka mahu makan malam, apabila mereka mahu makan malam, istrinya pun menyiapkan makanan dan menyalakan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Kemudian dia bangkit semacam mahu membaiki pelitanya. Fa'atfa'athu, tiba-tiba dipadamkan. Faja'ala, mereka berdua suami istri itu pun menunjukkan kepada tetamu itu seolah-olahnya mereka sedang makan. Fabata tawiyain, selepas itu mereka bermalam dengan lapar. Pada keesokan paginya dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Allah suka malam tadi, atau Allah berkenan dengan perbuatan kamu. Maka Allah menurunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sangat-sangat memerlukan. Dan sesiapa yang dipelihara daripada sifat kedekut, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berjaya. Ini bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terimalah yang baik daripada sesiapa yang melakukan kebaikan di kalangan mereka dan di kalangan Ansar. Wa tajawazu an musiihim, dan kamu maafkan sesiapa di antara mereka yang bersalah. Diriwayatkan dari Hisham bin Zaid, beliau berkata, saya telah mendengar Anas bin Malik berkata, Abu Bakar dengan Abbas lalu dekat salah satu majlis Ansar, ketika itu mereka sedang menangis. Abu Bakar bertanya, apakah yang membuatkan kamu menangis? Mereka berkata, kami teringat majlis kedudukan Nabi SAW di kalangan kami. Nabi SAW duduk sini, teringat. Abu Bakar pun pergi bertemu dengan Nabi SAW dan menceritakan kepada baginda tentang hal itu. Qala, perawi berkata, Nabi SAW pun keluar dengan mengikat kepalanya. Dengan waqad asaba ala ra'sihi hashiyata burdin, Nabi SAW mengikat kepalanya ataupun melilit kepalanya dengan hujung kain selimut. Qala, perawi berkata, Nabi SAW pun naik ke atas mimbar, dan selepas hari itu baginda tidak lagi naik ke atas mimbar. Baginda memuji-muji Allah, kemudian bersabda, usikum bil ansar, aku berpesan kepada kamu supaya melayan orang-orang Ansar dengan baik. Fa innahum karshi wa aibati, mereka adalah orang dalamku, mereka adalah pemegang rahsiaku, mereka adalah orang-orang yang setia kepadaku. Wa aibati, dan mereka adalah aibah, maknanya bekas lah, bekas aku, tempat aku simpan apa-apalah. Baik kah, kampik kah, boleh berlaku. Wa qad qadau alladhi alaihim, mereka telah menyempurnakan tanggungjawab mereka, tinggal lagi hak mereka. Oleh itu kamu terimalah apa-apa yang baik daripada mereka yang melakukan kebaikan, dan kamu maafkan orang-orang yang melakukan kejahatan di antara mereka. Kamu maafkan orang yang melakukan kejahatan dari kalangan mereka. Diriwayatkan dari Ikrimah, beliau berkata, saya telah mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW keluar dalam keadaan baginda berselimut dengan melilitkan hujung kain selimut itu ke atas dua bahu, letak alini. Wa alaihi isabah dasma, dan Nabi SAW memakai semuta ataupun serban dasma yang licin. Hatta jalasa 'ala al-mimbar, sehingga Nabi SAW duduk di atas mimbar lalu memuji-muji Allah, kemudian berkata, amma ba'du ayyuhan nas,
sahabat-sahabatku, fa innan nas yakthurun, orang akan ramai, tetapi orang-orang Ansar akan berkurang, sehingga mereka menjadi seperti garam dalam makanan. Sesiapa di antara kamu yang berkuasa, dia dapat memudaratkan sesiapa atau memberi manfaat kepada sesiapa yang dikehendakinya, maka hendaklah dia menerima kebaikan yang dilakukan oleh mana-mana orang Ansar yang melakukan kebaikan, dan hendaklah kamu memaafkan orang yang melakukan keburukan ataupun kejahatan di antara mereka. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ansaru karshi wa aibati wan nas sayakthurun wa yaqillun. Orang akan ramai tetapi mereka akan berkurang, yakni orang Ansar. Waqbalu min muhsinihim, terimalah kebaikan dari orang yang baik di antara mereka, dan maafkan kejahatan, dan maafkan kejahatan orang yang melakukan kejahatan di antara mereka. Bab manaqib Sa'ad bin Mu'adz. Ini bab kelebihan Sa'ad bin Mu'adz. Diriwayatkan dari Abi Ishaq, dia berkata, saya telah mendengar Bara berkata, dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hullah, satu pakaian ataupun daripada sutera. Sahabat-sahabatnya pun mula menjamah sutera itu, dan mereka kagum dengan lembutnya kain sutera itu. Nabi SAW kata, kamu kagum dengan kelembutan sutera ini? Sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz itu lebih baik lagi daripada ini, atau lebih lembut lagi. Seterusnya riwayat daripada Jabir, dia berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, arasy bergoncang, arasy bergoyang kerana kematian Sa'ad bin Mu'adz. Satu lagi riwayat daripada Jabir dari Nabi SAW seperti itu juga, faqala rajulun li Jabir, ada orang berkata kepada Jabir, Bara berkata, ihtazza sarir, takhta bergoncang. Faqala innahu kana baina hadain al-hayyain. Jabir berkata, memang dulu di antara dua golongan ini ada permusuhan. Saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsyur rahman bergoyang kerana kematian Sa'ad bin Mu'adz. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa orang-orang telah bersetuju untuk menerima keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Nabi SAW pun menghantar orang utusan kepadanya. Dia pun datang dengan menaiki himar. Apabila dia sampai dekat dengan masjid, Nabi SAW kata, khairukum au sayyidukum, ataupun qumu ila khairikum au sayyidikum, bangunlah kamu pergi kepada yang terbaik di antara kamu ataupun penghulu kamu. Nabi SAW bersabda, wahai Sa'ad, mereka ini, jadi puak-puak Yahudi ini bersetuju untuk menerima keputusanmu. Qala, Sa'ad berkata, sesungguhnya aku memutuskan tentang mereka bahawa yang berperang di kalangan mereka dibunuh, dan anak-anak buah mereka dijadikan tawanan, dijadikan hamba sahaya. Qala, Nabi SAW bersabda, hakamta bi hukmillah, engkau telah memutuskan mengikut hukum Allah, ataupun bi hukmil malik, mengikut hukum raja, ini raja yang sebenarnya. Bab manqabati Usaid bin Hudayr wa Abbad bin Bishr. Ini bab kelebihan Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bishr. Diriwayatkan dari Anas bahawa ada dua orang keluar dari sisi Nabi SAW pada malam yang gelap gelita. Tiba-tiba bercahaya di hadapan mereka berdua, sampai mereka berpisah. Cahaya itu juga berpisah dengan masing-masing. Diriwayatkan dari Anas, ini Ma'mar kata dari Sabit dari Anas, Usaid bin Hudayr dan seorang lagi Ansar. Dalam riwayat Hammad dia kata dari Anas, Usaid dan Abbad bin Bishr, hak tadi itu. Ini bab kelebihan Mu'adz bin Jabal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr,
Beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, kamu belajarlah Quran, carilah qiraat ataupun Quran, belajarlah bacaan Al-Quran daripada 4 orang, daripada Ibn Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, Ubay dan Mu'adz bin Jabal. Ini kelebihan Sa'ad bin Ubadah pula. Aisyah berkata, dulu dia seorang yang baik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, Abu Sa'id berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik duril ansar hak tadi lah. Sa'ad bin Ubadah berkata, dan dia ni orang yang lama lah memeluk Islam, orang yang telah kukuh kedudukannya dalam Islam ataupun telah lama memeluk Islam. Ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad faddala alaina, aku nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melebihkan orang lain daripada kita. Faqila lahu, maka ada orang berkata kepadanya, baginda telah melebihkan kamu dari sekian ramai orang, dari ramai yang lain lagi. Ini bab kelebihan Ubay bin Ka'ab. Diriwayatkan dari Masruq, katanya disebut kepada Abdullah bin Mas'ud, disebut Abdullah bin Mas'ud di hadapan Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr berkata, itulah orang yang aku sentiasa mengasihinya. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, ambillah Quran daripada 4 orang. Yaitu Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW memulakan dengannya, Salim Maula Abi Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik, dia berkata, Nabi SAW berkata kepada Ubay, sesungguhnya Allah menyuruh aku membaca Al-Quran di hadapan engkau, membaca lam yakunil ladzina kafaru di hadapan engkau. Ubay berkata, Allah telah menyebut nama aku? Nabi SAW bersabda, menjawab, ya. Dia terus menangis. Tak apalah. Ini bab atba'ul ansar. Maknanya ada pengikut-pengikut lah ramai. Hak dalam Quran sebut, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum, walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka tu yang ni muhajirin dan ansar yang disebutkan sebelum itu. Orang-orang ni pun ada kelebihan juga. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka. Orang-orang yang mengikut mana muhajirin dan ansar itu dengan baik, Allah redha kepada mereka. Jadi ini bukan ansar saja kelebihan dia, orang yang mengikut dia pun ada kelebihan juga. Itu nak ceritanya. Kelebihan ni mana? Salah satunya ialah doa Nabi SAW. Apa-apa ansar tu kata, setiap Nabi ada pengikut dia, pengikut setia lah. Kami telah mengikut engkau. Doalah kepada Allah supaya pengikut-pengikut kami, yang ni anak-anak buah kami ni pun termasuk di antara engkau juga. Yang ni terbilang termasuk dalam orang-orang yang mengikut engkau juga. Mintalah lagu tu. Nabi SAW pun doa dalam hal lagi, wa inna qad ittaba'naka fad'u Allah an yaj'ala atba'ana minna. Jadikanlah mana pengikut-pengikut kami ataupun anak-anak buah kami ni termasuk di kalangan kami. Mana seperti mana kami telah mendapat penghormatan dan kemuliaan dan kelebihan dalam agama ni, minta biar pengikut-pengikut ataupun anak-anak buah kami pun dapat lagu tu juga. Nabi SAW pun doa, Allahumma ja'al atba'ahum minhum. Allahumma ja'al atba'ahum minhum. Itulah salah satu punca ataupun sebab kepada kelebihan yang diperolehi anak buah ataupun anak cucu golongan ansar itu, iaitu doa Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW kata pula, sebaik-baik penghuni perkampungan ansar itu iaitu dari kalangan Banu Najjar, kemudian Banu Abdul Ashhal, ini dia bilang, walau bagaimanapun semua perkampungan ansar itu penghuni dia tu baik belaka, tapi hak sebut sana ni di antara hak paling baik, semua sekali baik belaka.
Sa'ad bin Ubadah berkata, Sa'ad bin Ubadah iaitu ketua kepada puak-puak Khazraj. Dia berkata, nampaknya Nabi SAW telah melebihkan kita daripada orang lain ni. Apalah pula kita ni jadi kurang bawah pada orang lain ni nombor ni. Lalu ada orang yang katalah, Nabi SAW telah melebihkan kita daripada sekian ramai lagi orang lain. Cumanya kita ni duduk bawah daripada hak disebut tadi. Tapi bawah kita ramai lagi hak lain. Gitulah. Mana dia berasa kurang puas hati lah, mana tak kena mana apa gitu. Walau bagaimanapun lebih dah tu pun. Ini supaya belakang ni supaya. Sa'ad bin Ubadah pun jumpa dengan kami. Abu Usaid pun kata, tidakkah engkau tahu bahawa Nabi SAW telah menyatakan kelebihan orang-orang Ansar, dan dia letak kita ni akhir sekali. Sa'ad pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Lalulah tak puas hati dia. Lagu mana? Nak tahu juga apa cerita. Kalau kurang boleh dibaiki. Kalau lagu mana kau? Nabi SAW kata, tidakkah cukup kepada kamu, kamu termasuk di antara yang terpilih. Hak tu pun lebih dah tu. Kamu termasuk di antara yang terpilih. Maknanya dia sebut tadi tu bukan sahajalah tu, adalah tu kelebihan-kelebihan tu. Orang-orang ataupun kumpulan-kumpulan yang disebut hak di atas tu, dari segi jasa dan sumbangan dia, Nabi SAW tidak kata gitu daripada pihak dia, tidaklah. Kok mana-mana pun kamu ni termasuk dalam khiyar, orang-orang yang terpilih. Ramai lagi yang tidak terpilih. Begitu. Nabi SAW pernah berkata kepada golongan Ansar, isbiru, kamu sabarlah sampai kamu bertemu dengan aku di haud, di kolam. Kalau adalah apa-apa hak tidak puas hati, hak tidak tidak puas hati lah kita, dia kata mana sabar. Ini pesanan Nabi SAW kepada Ansar. Dan kita dapati dalam sejarah ni memang Ansar ni Ansar dia tidak minta jawatan. Hak orang kata balas apa nak tetap nak perang tu antara Muhajirin dengan Ansar lepas daripada Nabi SAW wafat tu, tak betul tu cerita tu. Tak ada tu cerita. Ya betulnya mereka ni tak terima. Sebab tu tak ada timbul. Orang lain saja yang pegang jawatan dari kalangan Muhajirin. Dari kalangan Muhajirin dan dari kalangan Quraisy. Sampai sekian lama, sampai kepada zaman Umayyah, bahkan zaman Abbasiyah, pokok dia tak ada. Dia tak cara. Sini menunjukkan keikhlasan pokok dia tu. Maknanya tidak kira nak dapat kuasa. Sebab ada kalanya manusia ni kadang-kadang dia gomoh, dia bersungguh tu, dia kuat tu, dia nak kedudukan. Manusia ni kalau tak ada nak kedudukan, jiwa dia tu kosong daripada hak tu, padahal dia layak kalau nak kira. Maknanya tinggi. Jiwa dia tu tinggi. Sebab apa dia pegang dengan ni lah. Nabi SAW kata, dah kamu sabar. Kalau ada tak kena, tak gitu gini, sampai bertemu dengan aku di haud. Situlah tempat bertemu kitanya. Pernah Nabi SAW, riwayat satu lagi ni, Anas cerita, dia kata pernah Nabi SAW panggil Ansar. Anas ni pokok Ansar lah, untuk Nabi SAW nak bagi tanah luas lah, estate di Bahrain kepada puak-puak Ansar. Mereka kata tak sih, kecuali kalau Nabi SAW bui juga kepada puak-puak Muhajirin, serupa dengan nak bui ke dia. Nabi SAW berkata, kalau tak sih tak apalah, nak mana tak apa kalau tak sih. Nak bui belakang tu mungkin tidak sesuai lagi, tak cukup ke atau lagu mana kan, buat masalah ni hak kita nak buinya kepada pokok kamu tak sih, tak apalah. Tetapi hak ni hak akan datang dia. Kamu kena sabar akan datang. Kalau kamu akan menghadapi mana tindakan melebihkan satu golongan daripada satu golongan yang lain. Aku ni mana aku bui, aku panggil, tanya kamu nak bui, kamu tak sih, tidak membelakangkan kamu,
kamu tak say. Tapi akan datang boleh jadi adalah kamu berasa lagu mana-mana kau sebab diutamakan orang lain. Boleh jadi kamu berasa. Jangan kamu apa-apa, kamu kena sabar. Boleh jadi kamu berasa apa-apanya pupuk kita apa kurangnya dari segi jasa, dari segi sumbangan kita tak kata ada pupuk kita. Jangan timbul hak tu. Mana kamu kena percayalah. Mana puak ni hak aku kata kena daripada Quraisy, hak jadi pemimpin, jadi khalifah, dia tidak akan mengabaikan kamu. Kalau ada sikit sebanyak tu, kamu kena sabar. Tak apa. Mana hak ni hak yang terpilih lagi, golongan yang terpilih lagi, tak apa lagi. Bab du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam aslihil ansar wal muhajirah. Mana banyaklah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada golongan ansar ini, dan orang yang mendapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya diberkati Allah, mendapat rahmat Allah. Itu Imam Bukhari naknya. Selalu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan, dia sebut ansar dulu, lepas tu sebut muhajirah. Itu Imam Bukhari nak. Maknanya rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sayang sangat dari segi doa memang. Dia lebih. Lepas tu dia sebutkan di sini orang-orang ansar di lagu mana, apa pengorbanan dia. Inilah dalam ungkapan dia, nahnu alladzina bay'u Muhammadan 'alal jihad ma baqina abada. Atau nahnu alladzina bay'u Muhammadan 'alal jihad ma baqina abadan. Muhammadan boleh juga, abada boleh juga. Makna mereka telah berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad buat selama-lamanya. Selagi diperlukan tenaga mereka akan buat. Begitu golongan ansar ini. Hak ini ketika mana? Ketika duduk punggah tanah, gali parit. Pada ketika orang kafir Quraisy, mana tentera Ahzab itu pergi nak serang Madinah, galilah parit. Gali parit tu bukan dalam Allah banyaklah. Ketika itulah duduk ungkapkan ungkapan tadi. Nabi SAW pula jawab, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar. Ini semua ni menunjukkan kelebihan ansar belaka, kelebihan ansar. Babun wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat ini berhubung dengan golongan ansar ini. Jelas. Semua ulama faham lagu tu. Puak-puak ansar ni yang dimaksudkan dengan ayat ni. Imam Bukhari buat mari satu contoh, satu cerita hak ansar ni. Inilah cerita ni. Betapa puak-puak dia ni tinggi pengorbanan dia. Pernah satu orang pergi tetamu lah, Nabi SAW hantar orang kepada bini-bini dia, tanya lagu mana ada makanan. Bini-bini Nabi kata tak ada, air je ada. Kita lalu Nabi SAW kata, siapa dia yang nak ataupun bersedia nak bawa balik, nak jadikan orang ni tetamu dia? Ada seorang ansar, dia pun bangkit, dia kata saya. Sini satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Bahkan dalam tafsir Ibn Mardwih adalah Hasyiyah ni, turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim, banyaklah berhubung dengan ansar ini. Di antaranya pernah ada seorang ansar ini dihadiahkan kambing. Situ luar tu ada. Dia kata, inna akhi wa iyalahu ahwaj minna ila hadha. Saudara saya tu, kata dia, dengan anak buah dia, keluarga dia lebih perlu lagi kepada hak ini daripada saya. Wagi ke dia, wagi ke hak tu pula kata orang ni lebih perlu ni. Tak usah kita wagi pula kan. Lama-lama balik kepada hak asal. Nak ceritanya lebih, itulah sifat mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Itu pun satu contoh juga. Hak dalam ni contoh juga. Hak disebut dalam Bukhari, siapa dia ulik anak dia tu biar tidur, biar jendera. Jadi tidur dengan tidak makan. Lepas tu dia padamkan lampu tu, macam duduk
Buat lelak makan lah sekali. Kalau nyala kan mungkin nampak sikit ke, tetamu tu pun jadi teragak-agak lah untuk makan banyak. Teragak-agak untuk makan banyak. Dia mati lampu buat lelak buah bela-bela makan. Padahal dia tidak makan. Yang tetamu tu jenera lah, tak apalah, kenyang. Dia ni tidur dalam keadaan lapar. Dua ni, suami isteri. Anak tu jenera dah, anak tu. Duduk ulik anak dia, mana mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Sifat tu sangat tinggi ada pada golongan Ansar. Sebab itu dia boleh menampung, dia boleh jadi tapak asas untuk perjuangan Nabi SAW. Sebab dia tu jenis lagu tu, puak-puak dia tu jenis lagu tu. Jadi puak-puak Ansar ini Tuhan sudah kata dah, mereka ni terpelihara dari sifat kedekut, sifat mana yang utamakan diri tak ada rasa. Mereka inilah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang berjaya. Yang ni puak-puak Ansar ini. Ini bab sabda Nabi SAW, terimalah kalau hak baik puak-puak dia buat, kamu terima. Yang ni hargai. Jangan hak dia buat baik kita buat tak tahu. Jangan gitu. Tapi kena hargai. Jangan gitu. Tapi kena hargai kebaikan yang dibuat oleh puak-puak Ansar ini. Jangan tidak hargai. Lama dah dia duduk buat kebajikan, dia duduk buat baik. Kalau ada yang buat salah, kamu maafkan. Jangan nak kira sangat. Kalau boleh maafkan. Jangan berkira sangat dengan golongan Ansar ini, sebab mereka banyak sangat berbudi ataupun memberi sumbangan kepada Islam. Lepas tu Anas cerita ni, dia kata pernah Abu Bakar dengan Abbas lalu dekat satu majlis orang Ansar, dia duduk menangis. Abu Bakar pun tanya, apa yang menangis? Dia kata, kami teringat kepada kedudukan Nabi, kalau mari tempat kami duduk sini ni, nampak dia sakit berat ni. Lepas tu kalau mati, tak ada dalam sini, mari tempat ni. Lepas tu dia jerit, kalau mari ni banyak lah, kita dapat doa dia, kita dapat ilmu dia, banyak perkara. Ni dia sakit gitu. Abu Bakar pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW, cerita kepada Nabi SAW. Nabi pun dalam keadaan sakit, terpetubik lah dengan lilit ujung kain selimut dia tu lilit di kepala. Pasal kain panjang, dia lilit, dia bertubik, tubik, naik mimbar. Lepas pada hari itu dia tak naik mimbar. Itulah kali terakhir dia naik mimbar. Nabi SAW memuji Allah, kemudian bersabda, ni akhir, maknanya akhir benar. Aku pesan kepada kamu supaya buat baik, layan dengan baik puak-puak Ansar ini, kerana mereka adalah orang dalam aku, mereka adalah beg aku. Mana kalau aku nak simpan apa-apa, aku simpan dalam bekas tu. Mereka ni adalah tempat simpan, aku simpan rahsia dan segala-galanya. Aku simpan dengan dia. Itu makna karshi wa aibati. Mereka telah menunaikan tanggungjawab mereka. Puak-puak dia ni sudah tunai dah tanggungjawab dia. Tinggal lagi hak mereka. Hak mereka. Tinggal lagi hak mereka. Mana hak kita, orang lain kena beri kepada puak-puak dia. Hak dia buat tu banyak dah. Hak tinggal kepada dia, hak mereka. Mana kena jagalah. Faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Itu juga pesanan dia. Terimalah kebaikan daripada orang-orang Ansar yang buat baik. Terima di sini maksudnya bukan terima lah ke mana, hargai. Ada juga mana yang kadang-kadang dalam masyarakat ni orang buat hak molek pun orang tidak hargai. Ada juga gitu. Mana tak salah, kena hargai. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW
suruh menghargai apa-apa kebaikan yang orang buat. Bukan dalam hadis ini sajalah, banyak lagi dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW menghargai. Dia bagi gelaran itu ini kepada sahabat-sahabat dia dan ini membangkitkan semangat lagi. Salah gitu pula gitu juga, cuma dia kata dia pakai serban apa nama ni, licin. Satu makna, satu lagi serban hitam, satu lagi serban yang berminyak. Jadi maknanya boleh jadi jenis kain tu kain licin ke apa. Jenis kain licin, sinar gitu. Sehingga dia duduk di atas mimbar. Lepas tu di antara hak dia sebutnya, hak tadi juga, cuma ni perawi dia sebut ni. Orang akan ramai, Nabi SAW kata. Tapi puak-puak Ansar ni akan sikit, kau sikit. Sehingga mereka menjadi seperti garai dalam makanan. Sikit tapi cukup berarti. Maknanya kamu kena ingat dia dekat mana-mana. Walaupun kamu dapati dia ni, puak-puak dia ni sikit, jangan pula. Kadang-kadang orang ni hak minoriti ni tak cara dah. Abaikan. Dia nak boleh buat apa tu muka dia minoriti. Kita kata, jangan lagu tu. Puak-puak dia ni walaupun sikit sepuluh garai. Kalau tak ada dia tak sedap. Tak sedap kalau tak ada dia. Kena bubuh juga. Kena ambil kira juga. Kemakanan, apa orang bubuh ke garai. Walaupun sikit. Jangan kata sikit tu tak ada nilai dia. Sikit pun besar makna dia. Sepuluh garai dalam makanan. Kalau tidak tak sempurna makanan. Nabi SAW pesan, sesiapa yang memegang jawatan ini nanti, sesiapa yang memerintah nanti, di mana dia boleh nak memudaratkan sesiapa yang dia mahu, nak memberi munafaat kepada sesiapa yang dia mahu pun boleh. Kalau lagu tu siapa yang memerintah, maknanya bila ada kuasa boleh lagu tu lah. Nak suruh igak orang pun boleh, nak suruh beri penghargaan ataupun hadiah ke orang pun boleh juga. Atas suruh lah orang ada kuasa ni. Begitu Nabi SAW kata. Ni isyarat dia ni, maknanya orang yang ada kuasa ni, ada kuasa politik lah, maknanya dia boleh buat benda-benda ni. Dia sudah tahu dah. Dah hak tu orang duduk terliur sangat tu, duduk terliur sangat pasal boleh buat lah, boleh buat tugas ni, boleh bertindak terhadap orang. Nabi SAW pesan, kena ingat puak-puak Ansar ini, kalau hak baik dia buat terima, hargai. Tapi kalau ada hak tak molek, cuba maafkan. Hak mana boleh maaf tu, maafkan. Tak usah dah ambil kira sangat. Duk kira sangat, duk sebut-sebut, duk ukit, jangan lagu tu. Sebab apa hak dia buat baik banyak dah. Kita kena ingat waktu lah. Sebabnya kalau nak cari orang ni hak sempurna belaka, payah. Kadang-kadang sempurna belaka dah pun kita berasa tak kena lagi. Payah. Apalagi orang tu sudah banyak jasa, sudah banyak baik dia, kalau ada sikit sebanyak kekurangan dia, tak seduk kisah lah tu. Tak seduk kisah lah tu. Maknanya kalau pakai lagu ni mana-mana pun, di tempat mana sekalipun, di peringkat mana sekalipun, selamat kalau pakai lagu ni. Ni falsafah ni. Hak baik terima, hargai. Hak tak baik, kalau boleh maaf, selagi boleh maaf. Kalau dalam keluarga boleh gitu juga, suami isteri, kalau tak boleh betul asuh, kadang-kadang kerana bau ya sikit, sampai jadi bala, tak boleh maaf. Sedangkan hak lain banyak. Dan bukan manusianya ada lah ketika bang, kita kata manusianya ada ketika bang tu. Nak boleh sabar tu. Hak tu yang sabar kena faham hak tu lah. Orang baik tak ada hak molek belaka. Kalau boleh kita terima keburukan orang, terima dan maafkan. Kalau boleh baiki. Gitulah dengan cara begitu. Jangan kita hukum, jangan hukum. Mana peringkat mana sekalipun, kalau pakai hak ni pengajaran ni sangat tinggi. Dengan anak-anak ke, dengan siapa ke, ni kalau pakai seterusnya hak tu juga. Kemudian bab manaqib Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh ini dia Sayyidul Aus, puak-puak Aus. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad juga nama. Hak tu ketua puak-puak Khazraj.
Ansar kedua-dua. Kedua-dua ni balah dulu sampai 100 tahun lebih. Balah. Perang. Sampai akhirnya di zaman Nabi SAW barulah jadi molek. Sa'ad bin Mu'adz. Barak menceritakan, dia kata pernah Nabi SAW dihadiahkan satu sup pakaian lah daripada sutera. Sahabat-sahabat ni pun, yalah muka susah kan, susah. Jamu kayak lembut lah, lembut lah. Ni jamu. Nabi SAW pun tengok, dia kata kamu berasa kagum kah? Berasa kenal sangat kau dengan kelembutan dia. Hak ni habirin lah kita kata muka baju. Sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz, ketua kamu. Ketua kamu lebih baik lagi daripada hak ni, ataupun lebih lembut lagi daripada hak ni. Sapu tangan ni maknanya tidaklah perlu lebih sangat sapu tangan ni. Sebab biasanya sapu tangan ni orang buat sehingga buat sehingga benda-benda gitulah, tidak nanti comel mana. Ni dia nak banding ni, sapu tangan hak dalam syurga tu, kalau kita banding hak dalam dunia ni, sapu tangan ni tidak ada itu mana lah orang buat sapu gapo-gapo lah, sapu hak cemar gitu. Hak tu pun lebih baik lagi daripada hak ni. Sapu tangan dia dalam syurga, sapu tangan dia dalam syurga tu maksudnya lebih baik lagi daripada hak ni. Saat itu siapa dia? Mana ketua apa kamu lah, ketua puak-puak kamu. Jadi maknanya hak jamah ni puak-puak Ansar lah, jamah puak-puak Ansar. Nabi SAW kata ketua kamu mati dah dia pada ketika tu, lebih baik lagi sapu tangan dia tu, ataupun lebih lembut lagi daripada dia. Maknanya ini mengisyaratkan bahawa, hadis ini mengisyaratkan bahawa Sa'ad bin Mu'adz ini ahli syurga, masuk syurga, sebab dia ni sapu tangan dia lebih lembut, lebih baik lagi daripada dia. Sapu tangan mana? Sapu tangan dalam dunia super dengan orang lain juga lah, super dengan orang lain juga. Tidaklah dia ni kata jenis pakai sapu tangan lebih molek daripada orang lain, lebih lembut daripada orang lain. Tak, dalam dunia ni super. Hak ni maksud sapu tangan dalam syurga. Apalagi kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat lain, banyak lagi yang menyebutkan maksud dia ni dalam syurga. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa sapu tangan ni ada juga dalam syurga. Apa kegunaan dia? Waktu dia nak sapu benda jemar kah, nak sehingga? Tak. Tapi ada lah. Ada lah tu kegunaan dia yang sesuai dengan tepat tu. Apa yang Nabi SAW sebut sapu tangan ni, setengah-setengah ulama mengatakan, satunya nak ceritanya hak paling, kalau di kalangan di antara pakaian kita ni, hak paling kita tak sayang sekali lah. Orang tidak buat sapu meja tu kalau kita kata, ataupun mulut ke budak-budak yang sapunya, kalau orang tua kalau mulut ni makan kau gapo, dia sapu dengan sapu tangan lah, dia tidak sapu dengan baju. Makna sapu tangan itulah hak paling seseorang tu berasa tidak sayang, sebab memang dia cadar untuk sapu benda hak cemar-cemar, hak kotor-kotor tu. Jadi sapu tangan dalam syurga ni pun lebih baik lagi daripada dalam dunia. Walaupun kata sapu tangan, nama sapu tangan satu. Yang keduanya, yang Nabi SAW sebut sapu tangan ni sebab dia ni beri pakai sapu tangan. Dia di Sa'ad bin Mu'adz. Jadi makna sapu tangan dia beri itu, hak dia beri itu Allah SWT akan bagi pula. Tapi tidak seperti hak dalam dunia lah. Tidak seperti hak dalam dunia. Sebab tu Nabi SAW sebut sapu tangan tu, kira-kiranya orang lain pun tahu juga dia ni beri pakai sapu tangan. Ketua dia ni beri pakai sapu tangan, orang lain pun tahu. Sebab tu dia sebut sapu tangan, dia tidak sebut orang lain. Kemudian ini Jabir kata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, arasy bergoncang atau bergoyang dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Arasy bergoyang tu lagu mana? Sini. Kalau dalam Hasyiyah ni kita tengok, ihtizazuhu kinayatun an farahihi wa nasyatihi biqudumi ruhihi ilaihi. Ini kinayah kepada, isyarat kepada arasy itu suka dan gembira dengan kedatangan dia, kedatangan ruh dia. Ruh manusia ni apabila dia ambil naik ke atas,
Maknanya suka menyambut apa nama ni ruh dia. Begitu. Itu satu makna. Boleh jadi dengan makna hakikat, boleh jadi dengan makna majaz. Dengan makna majaz, suka tu maknanya isyarat kepada dia ni molek lah. Isyarat kepada molek. Maknanya kerajaan, bukan kerajaan di bumi saja. Kerajaan di bumi mungkin tak faham, tapi kerajaan langit, Arash itu lambang kepada kerajaan langit, lambang kepada kerajaan langit. Jadi kerajaan langit suka, gembira dengan kedatangan ruh dia. Ada juga ulama yang mengatakan Arash bergoyah itu maksudnya, bergoyah itu bukan Arash, tetapi penghuni-penghuni dekat Arash itu. Hak tu yang bergoyah. Bergoyah itu maknanya kalau kita menari lah, suka, nak menunjukkan suka dia menari, joget kita kata. Hak ni malaikat, tidaklah lagu tu, tapi maknanya nak menggambarkan suka lah. Orang yang suka ni dia tidak duduk senyap. Dia tidak duduk senyap. Gitu maknanya. Ini menunjukkan bahawa Sa'ad bin Mu'adh ini sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Nabi SAW menceritakan ini. Lepas tu riwayat daripada satu lagi ni kata ihtazzas sarir. Sarir yang dimaksudkan di sini takhta. Takhta. Mana takhta tu? Mana Arash lah juga. Arash. Dia kata dulu di antara dua golongan ni, Aus dengan Khazraj ni, ada permusuhan. Lama lah permusuhan. Lepas tu dia kata, Bara kata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adh. Bara ni dia dari kalangan apa nama ni, Khazraj. Hak ni dari kalangan Aus. Mana hak dulu, kalau dulu balah kuat lah, apa kelebihan pun tak terima. Kelebihan hak tu pula, kelebihan demo ni tak terima, walaupun lebih pun kurang semacam. Sekarang ni Imam Bukhari nak tunjukkan di sini, Bara ni puak-puak Khazraj. Dia beriwayat, dia kata Arash Ar-Rahman bergoyang dengan kematian Sa'ad bin Mu'adh. Mana dia ni puak-puak Khazraj, dia tak ada kata nak susu. Ni puak-puak Aus ni tak ada berasa cemburu ke deki ke, tak ada. Dia kata apa yang dia dengar daripada Nabi SAW, iaitu Arash bergoyang, bergoncang. Maksud bergoyang itu di situ bukan bergoyang jadi makna nak utuh, ataupun jadi nak jatuh, ataupun tidak sempurna, tidak. Bukan dengan maksud bergoyang dengan makna suka, dengan makna gembira. Seperti kita kata pokok-pokok lah, pokok-pokok bunga bergoyang-goyang. Goyang itu makna menggambarkan kesukaan, menggambarkan kesukaan. Bukan situ menunjukkan sebuah gigi gonja. Gigi gonja itu makna Allah aku tak molek, kita kata. Ni bergoyang, pokok bunga goyang, menunjukkan kesukaan lah. Ini cerita Sa'ad bin Mu'adh lagi. Ini puak-puak puak-puak Bani Quraizah yang telah dikepung oleh Nabi SAW selama belah-belah hari lah kepung. Oleh kerana puak-puak dia disokong puak-puak ni kafir Quraisy nak menghancurkan Madinah. Padahal dia ni penduduk Madinah, sudah berjanji dah, taat setia dah kepada kerajaan Islam. Tiba-tiba buat senyap-senyap pakatan, sulit nak menghancurkan apa ni, umat Islam dan negara Islam. Nabi SAW tahu. Bila tahu tu, selepas selesai dengan puak-puak ni, puak-puak kafir Quraisy ni, pergi kepung puak-puak dia tu lah pula. Pergi kepung tu tak lagi lah puak-puak dia. Tak lagi, tak tahan lah duduk dalam benteng tu. Tak tahan, lagu mana? Puak-puak dia pun jadi susah hati, lagu mana nak? Akhirnya bincang mari, puak-puak dia setuju sekiranya Sa'ad bin Mu'adh ini buat keputusan untuk mereka, ikutlah. Tapi kalau Nabi tak sah, kalau puak-puak Khazraj tak sah, sebab puak-puak dia ni, Yahudi ni dia khulafa, makna sekutu bagi puak-puak Aus. Ni puak-puak Bani Quraizah ni sekutu bagi puak-puak Aus. Jadi dia kira pemimpin dia boleh jadi dia akan ada simpati ke, akan ada lah
menyebelahi puak-puak dia lah, merengahkan hukuman kau. Gitulah harapan dia je. Tiba-tiba apabila mereka setuju dengan Sa'ad, biar dia lah buat keputusan tentang kita ni lagu mana. Sebab puak-puak dia ni pun ganggu juga, perai juga. Nabi SAW pun hantar orang lah utusan dia pergi kepada Sa'ad. Sa'adnya dah perai ni kan, luka parah lah dia, luka parah. Nak mari tu pun susah, naik atas hemah. Apabila sampai dekat masjid, Nabi SAW kata, bang pergi tolong buat turun ketua kamu, nak turun pepayah daripada atas hemar itu. Dia pun kata, wahai Sa'ad, puak-puak ni bersetuju menerima keputusan engkau. Sa'ad pun kata, saya putuskan orang yang perang di antara puak-puak dia tu, dia ikut perang, bunuh. Kita bunuh. Dan anak-anak buah dia, anak bini puak-puak dia tu dijadikan tawanan. Susah, gemparlah puak-puak dia nya. Dia ingat tidak nak hukum lagu tu. Dia ingat tidak nak hukum lagu tu. Rupa-rupanya keputusan yang Sa'ad buat lagu tu. Qala hakamta bi hukmillah. Nabi SAW kata, engkau telah menghukum dengan hukum Allah, atau bi hukmil malik, ataupun dengan hukum raja yang sebenarnya, yakni Allah. Lagu tu lah, betul dah tu, maknanya hukuman engkau tu betul, lagu tu lah. Kita kata kerah hukuman tu, kerah hukuman tu, apa yang hukum lagu tu. Dia dalam dunia ni kadang-kadang nak maju, nak gitu gini, dia kena kerah, dia kena susah. Kalau kita main maaf ampun, payah, orang tak serik. Nak buat jahat, orang tak serik. Tapi kalau hukum tu berat, orang tak berani nak buat. Itu kelebihan. Kelebihan. Kemudian Nabi SAW pun tidak semua mana perai dengan dia tu, bila dia takat dia bunuh, tidak juga. Cumanya hak ni, hak ni memang bunuh. Lepas tu kita tengok, kita tak boleh nak kritik lah, kita kata kerah lah gitu gini, tak boleh. Sebab ada tempat kerah tu lah yang jadi Islam tu berjaya cepat tu. Ya, kita orang Islam ni sekarang ni dalam dunia ni berapa negara, berapa kaya, berapa ramai, tapi tidak boleh berjaya. Sebab apa? Sebab tempat sepatut kerah tidak kerah, sebab sepatut lembut tidak lembut. Sebab tu banyak sangat tolak ansur. Kadang-kadang boleh kau orang sombong, boleh kau orang sombong. Lagu tu. Adapun cara Nabi SAW tidak. Patut bunuh-bunuh. Patut bunuh-bunuh. Orang dia pun dia buat lagu tu juga. Orang kafir pada masa tu, sahabat-sahabat Nabi hok kena rigak popok dia tu, dia buat mana? Bunuh lagu tu ya. Bunuh. Barulah serupa. Bab manqabati Usaid bin Hudayr wa Abbad bin Bishr. Ini bab kelebihan Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bishr. Ni juga popok Ansar juga. Dia duduk dekat Nabi SAW, lepas tu tubik tengah malam, cerah jadi depan dia. Ni maknanya termasuk dalam karamah. Orang panggil keramat sahabat. Ada keramat sahabat tu, Allah SWT bui kelebihan kepada dia. Nampak? Ni keramat ni ada dalam hadis, ada dalam Quran ke apa pun sebut ada keramat. Bukan tak ada, bukan mukjizat saja adanya. Hak tidak daripada Nabi tu keramat lah, kita panggil macam sahabat. Lepas pada tu tengah malam tu, lepas tu masih dua orang ni dia pisah, ni balik rumah dia, dia balik rumah dia. Walaupun balik tu cahaya tu masing-masing ada, cerah lagi sampai ke rumah. Itu keramat. Siapa dia hak dua orang ni? Iaitu Usaid bin Hudayr. Dalam setengah riwayat wa rajulan minal ansar, tapi dalam riwayat asal lagi tu Abbad bin Bishr, jelas sebut dua orang. Ini juga adalah puak-puak Ansar. Puak-puak Ansar.
Tetapi kita kena ingat, benda-benda ni bukan dituntut keramat ke apa ni, bukan dicari. Tak boleh cari. Kalau cari, kita beramal benda ni nak suruh boleh ni. Itu dunia orang panggil, dunia. Dia tak ada buat apa satu, tak ada mengamalkan ilmu yang tertentu sehingga jadi dapat benda tu. Tidak. Kalau mengamalkan ilmu tertentu walaupun ayat Quran, itu walaupun ayat Quran kita baca tu dapat, itu tidak mesti keramat. Itu masih lagi ilmu dunia, orang panggil ilmu dunia. Apatah lagi kalau tidak Al-Quran. Maknanya nak dunia. Takluk kalau misalnya kita kata, boleh jadi, boleh. Maknanya amalkan ayat ni capu-capu ayat ni, baca sikit-sikit banyak, jadi takluk. Masih ilmu dunia, tu orang panggil ilmu dunia. Maknanya orang akhirat betul dia tidak nak, tidak tuju. Kalau berlaku pun berlaku dengan sendiri. Berlaku dengan sendiri. Seperti pokok sahabat Al-Hadrami itu pergi perang tu jalan atas air. Litah gitu. Tak selai pokok dia dengan kuda dengan kapal. Pelik juga. Sahabat-sahabat. Ada berlaku. Tapi dia tidak menuntut, tak ada menuntut pergi betapa kalau kita kata sekian-sekian lama. Maka dapatlah benda tu. Tak ada. Amalan dia biasa. Biasalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Cuma berlaku. Begitu kepada dia. Berlaku begitu. Hak tu keramat sungguh. Hak lagu tu keramat sungguh, orang panggil. Adapun kalau hak menuntut tu gapo, ada orang yang menuntut dia jalan jadi cepat, sapa-sapa. Dia jadi tak basah kalau jalan dalam hujan, tak basah. Tapi dia amalkan ilmu tertentu. Walaupun ilmu tu terdiri daripada ayat Quran capu-capu gitu gini, pun ilmu dunia. Hak yang berlaku lagu tu tak boleh kata keramat. Bukan keramat. Biasa ya tu. Siapa-siapa pun kalau turut lagu tu boleh. Misalnya dia boleh jumpa dengan jin, boleh suruh jin, biasa tu. Bukan keramat tu. Dunia, ilmu dunia. Orang yang mengamalkan amalan tertentu dia boleh benda-benda tu. Bab manaqib Mu'adz bin Jabal. Kelebihan Mu'adz bin Jabal pula. Kelebihannya apa? Kalau dalam bab Quran ni Nabi SAW suruh belajar dengan 4 orang. Termasuklah Mu'adz bin Jabal. Ini dalam hadis Bukhari lah. Dalam hadis lain banyak lagi lah. A'lamuhum bil halal wal haram, Mu'adz bin Jabal misalnya. Dalam hadis yang lain ada sebut. Mana itu pun kelebihan dia juga. Lepas tu apa makna orang lain tak pandai kau Quran ni? Dia suruh 4 orang. Maknanya pandai. Dalam kalangan hok pandai-pandai tu suruh pergi dengan dia ni. Hok 4 ni lagi. Maknanya pandai benar lah. Pandai benar. Ataupun ini sudah isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka ini lebih menumpukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bahawa mereka ini lebih menumpukan kepada Quran daripada yang lain-lain, supaya umat ni terima daripada mereka. Yang sempurna, itu maksudnya. Bukan bermakna apa ni orang lain tak pandai Quran, tidak. Bukan bermakna demon ni pun cara ke Quran saja, tidak juga. Masa perang semua dengan orang lain-lain juga. Super dengan orang lain juga. Kemudian kelebihan Sa'ad bin Ubadah. Aisyah berkata, dulu dia seorang yang baik. Mana seorang yang baik, kemudian pun baik juga. Ini dalam cerita hadithul ifk lah, dikatakan begitu. Tak apalah tu. Kemudian Sa'ad bin Ubadah ni, ini ketua puak-puak Khazraj. Puak-puak Khazraj. Dia ni orang yang lama dalam Islam. Hak tadi juga, ada hak tadi juga. Dia muskil lah, dia berasa tak puas hati lah. Apa ya maknanya Nabi SAW lebihkan orang lain tu daripada puak-puak kita? Ada kurang mana puak-puak kita ni? Bukan maksud dia tak puas hati tu maknanya dia berasa dia lebih, tidak. Maknanya dia nak baikilah, nak tanyalah gapo dia hak kurang. Nak tanya kita. Kemudian kelebihan Ubay bin Ka'ab. Ini semua ni puak-puak Ansar belaka ni. Puak-puak Ansar. Seperti juga hadis itu juga Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan, dia kata Nabi SAW suruh
ambil Quran daripada 4 orang ni. Itu juga. Iaitu Ubay bin Ka'ab. Seterusnya akhir sekali ini iaitu daripada Anas bin Malik. Dia kata Nabi SAW berkata kepada Ubay, Allah suruh aku baca lam yakunil ladzina kafaru di hadapan engkau. Mana suruh baca depan dia? Dia pun tanya, Allah suruh, Allah sebut nama aku, Allah sebut nama aku. Yalah, takut Allah SWT suruh engkau baca di hadapan mana-mana salah seorang sahabat engkau ke, takut gitu. Nabi SAW pilih dia, takut gitu. Tu dia nak pasti tu. Sebab Nabi SAW kata Allah suruh aku baca di hadapan engkau. Jadi suruh baca di hadapan aku. Di mana kira-kiranya? Adakah dia sebut nama aku? Nabi SAW kata memang sebut. Terus dia menangis. Mana terharu kerana terlalu suka sangat ataupun terharu. Sebab apa? Nabi SAW ni disuruh Tuhan baca di hadapan, bukan nak suruh Nabi SAW biar dia tegur Nabi SAW. Tidak. Mana Nabi baca tak apa molek nak suruh dia tegur, tidak lagu tu. Pendengar ke dia secara khusus. Secara khusus Allah SWT suruh sebut nama dia. Kepada orang lain pun Nabi baca juga kemudian, tapi hak ni dia sebut secara khusus untuk dia. Maknanya kelebihan tu. Satu kelebihan yang sangat sangat besar kepada Ubay bin Ka'ab. Setengah ulama mengatakan yang dia menangis itu dia takut dia tidak dapat menyempurnakan hak kedudukan yang Tuhan bagi kepada dia yang begitu tinggi. Dia takut dia cuai ke ataupun kurang ke dalam menyempurnakan kesyukuran dia tu, dalam menyempurnakan kesyukuran dia di atas apa yang Tuhan bagi tu. Dia takut kurang, takut tak sempurna. Sebab tu dia menangis. Iyalah, ke mana-mana pun dia terharu lah. Jadi bacaan Nabi SAW di hadapan dia ni untuk mengajar dia, bukan untuk belajar daripada dia. Tidak. Supaya dia dengar secara khusus ni untuk dia ni, di mana tempat berhenti, panjang mana, hak patut mak mana, sepanjang mana, patut berhenti mana. Di samping mana pengajaran dalam tu. Pengajaran dalam tu lengkap. Mengandungi apa dia? Mengandungi tauhid, risalah, ikhlas, cerita tentang kitab-kitab dulu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, cerita tentang sembahyang, zakat dan hari kemudian, dan cerita tentang ahli syurga dan ahli neraka. Habis merangkumi semua dalam tu. Merangkumi semua. Bab manaqib Zaid bin Thabit. Sekatu dan wallahu a'lam wa akhiru.